Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Kami dari kumpulan Venti akan membuat pembentangan tentang pergantungan yang keterlaluan terhadap sumber catatan kolonial yang dianggap prejudis dan berat sebelah menjadi punca yang menyebabkan kefahaman tentang sejarah masyarakat pribumi menjadi negatif dan mengelirukan. Dalam pembentangan ini, kami juga akan mengupas tentang satu catatan yang dianggap sebagai prejudis dan berat sebelah yang ditulis oleh pihak kolonial, iaitu tentang sejarah darurat yang berlaku di Tanah Melayu pada tahun 1948 sehingga tahun 1960. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Muhammad Farhan Fakhruddin, Nur Hasanatul Adni dan Siti Nur Atirah. Okey, sebelum kita berbincang dengan lebih lanjut tentang sumber catatan kolonial, saya akan memberi penerangan secara ringkas tentang pengenalan bagi tajuk ini. Sumber merupakan bahan yang mengandungi fakta atau bukti untuk kegunaan penyelidikan. Sumber pula kita dapat bahagikan kepada dua, iaitu sumber pertama dan sumber kedua. Sumber pertama atau dikenali sebagai sumber primer ialah bahan yang belum diolah atau dicetak, iaitu sumber atau bahan yang masih dalam keadaan asal seperti dalam bentuk kertas, fosil, manuskrip yang belum dicetak, surat rasmi kerajaan, batu bersurat dan lain-lain. Sumber tersebut bersifat asli dan belum ditafsir. Manakala sumber kedua pula ialah bahan yang telah diolah, dicetak dan disebarkan kepada umum seperti majalah, jurnal, akhbar, risalah dan sebagainya. Tulisan kolonial pula merujuk kepada catatan yang ditulis oleh golongan yang bertalian atau pegawai pemerintah penjajah. Contohnya sumber daripada pihak British. Okey, seterusnya adalah ciri-ciri catatan kolonial. Catatan kolonial atau catatan penjajah kebanyakannya ditulis oleh pegawai British. Jika kita fikirkan dari sudut logik juga, catatan yang ditulis oleh pegawai British boleh dianggap lemah kerana catatan tersebut bukan ditulis oleh pakar sejarah tetapi ditulis oleh tentera atau pegawai British yang datang ke Tanah Melayu untuk menjajah negara kita. Okey, seterusnya ialah catatan tersebut juga ditulis berdasarkan pengalaman pegawai British dan bukanlah merujuk kepada situasi sebenar kepada sesuatu kawasan tersebut semata-mata. Selain itu, catatan mereka juga lebih bersifat kepada Eropah-sentrik, iaitu catatan yang lebih berfokus kepada negara-negara yang berada di Eropah seperti British. Contohnya, sesuatu catatan yang dicatat oleh mereka akan menampakkan mereka berperanan atau melakukan tindakan dalam sesuatu perkara. Okey, catatan kolonial juga dicatat tanpa kemahiran dan rujukan ilmiah kerana catatan tersebut bukan ditulis oleh pakar-pakar sejarah. Kebanyakan catatan kolonial adalah berbentuk laporan-laporan yang mereka pernah hantar ke pejabat tanah jajahan sebelum ini. Seterusnya ialah elemen-elemen utama yang terdapat dalam catatan kolonial. Elemen pertama ialah catatan tersebut ditulis oleh seorang penjajah iaitu British. Seterusnya, catatan kolonial lebih bersifat Eurocentrik, iaitu satu pemikiran yang melihat Barat merupakan pusat ketamadunan yang tinggi dan menjadi penggerak kepada sejarah manusia. Mereka juga berpandangan bahawa Barat merupakan pusat ketamadunan dunia sebelum disebarkan ke kawasan-kawasan yang lain. Konsep Eurocentrik ini juga telah diperkukuh oleh beberapa perkara seperti kemunculan teori evolusi sosial yang ditulis oleh tokoh mereka seperti Darwin, Marx dan sebagainya yang menganggap bahawa Barat merupakan kayu ukur kepada ketamadunan manusia. Konsep Eurocentrik juga diperkukuh oleh imperialisme yang menyaksikan
banyak tanah jajahan telah dibuka oleh mereka. Mereka menganggap bahawa itu adalah satu kekuatan bagi mereka kerana mereka mampu membuka banyak tanah jajahan berbanding ketamadunan Asia yang lemah. Akhir sekali, elemen yang terkandung dalam catatan kolonial ialah dikotomi, iaitu mereka mencatat tentang perkara sebelum dan selepas kedatangan mereka ke sesuatu kawasan. Tujuan mereka memasukkan elemen ini di dalam catatan mereka adalah untuk memberitahu kepada masyarakat bahawa mereka telah melakukan pembaharuan terhadap tanah jajahan mereka. Contohnya, mereka telah menyatakan bahawa sebelum kedatangan mereka, pelbagai kelemahan dalam pelbagai aspek telah berlaku di dalam kalangan masyarakat pribumi. Tetapi setelah kedatangan mereka di kawasan tersebut, masyarakat pribumi menjadi lebih maju dalam pelbagai aspek. Mereka berbuat sedemikian adalah untuk mendapatkan sanjungan semata-mata, dan perkara ini kita anggap adalah perkara yang tidak wajar kerana mereka telah memanipulasikan sumber sejarah yang digunakan oleh kita sehingga ke hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Saya Nur Hasanatul Alini binti Awang akan meneruskan pembentangan pada hari ini dengan maksud darurat mengikut Kamus Dewan dan pandangan beberapa ahli sejarah barat serta faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya darurat di tanah Melayu. Menurut Kamus Dewan, darurat ialah keadaan yang mencemaskan atau menyusahkan, biasanya yang berlaku dengan tiba-tiba atau dengan tidak disangka-sangka. Darurat juga merupakan kesukaran yang timbul dengan tidak disangka-sangka seperti bahaya dan kekurangan makanan. Menurut Kamus Dewan juga, darurat ialah keadaan yang serba sulit seperti huru-hara, tidak aman yang disebabkan oleh ancaman musuh seperti peperangan. Pandangan ahli sejarah barat yang pertama ialah Frank Rudy. Beliau telah mengatakan bahawa darurat di tanah Melayu merupakan satu bentuk propaganda British dan penggunaan terma darurat itu sebenarnya sangat mengelirukan sehingga mencetuskan satu konflik, iaitu daripada usaha untuk mewujudkan keamanan kepada satu bentuk perang kolonial. Beliau juga telah menghasilkan beberapa tulisan menarik sejak 1980-an yang menjelaskan bahawa darurat di tanah Melayu seperti juga diisytiharkan di tempat-tempat lain dan merupakan satu konspirasi dan perang kolonial yang sengaja dicetuskan oleh British atas nama darurat bagi menghapuskan gerakan anti-kolonial serta menggunakan alasan tersebut untuk menghapuskan anasir penjenayah dan pengganas. Perang tersebut telah dikatakan disasarkan terhadap golongan nasionalis yang diterajui oleh PKM yang menuntut kemerdekaan. Faraday juga mengatakan bahawa British turut menggunakan pengaruh Perang Dingin sebagai senjata untuk menahan nasionalis tempatan dengan mengatakan ini sebagai konspirasi kaum. Bagi Faraday, pengisytiharan darurat diisytiharkan di tanah Melayu adalah untuk membendung keganasan komunis atau sengaja dicipta dan diperbesarkan bagi membolehkan British mewujudkan satu keadaan atau psikologi ketakutan yang boleh menimbulkan tanda tanya mengapa pengisytiharan ini telah berlaku. Seterusnya, pandangan ahli sejarah barat yang kedua ialah Stockwell. Menurut Stockwell, darurat bukan diisytiharkan semata-mata bagi menghadapi ancaman pemberontakan PKM, tetapi lebih berpunca daripada usaha British untuk menangani kekacauan yang menimbulkan ketidakpuasan hati golongan majikan Eropah dan kepimpinan elit Melayu sejak pertengahan 1940-an. Mereka telah mendesak agar tindakan segera diambil bagi menangani pihak yang melakukan kekacauan dan seterusnya mewujudkan keamanan di tanah Melayu. Hal ini dapat dilihat daripada dokumen-dokumen beliau yang bertajuk Malaya Part 2 The Communist Instruction 1948 hingga 1953 yang memaparkan banyak maklumat tentang ancaman PKM, reaksi British dan langkah-langkah ke arah pengisytiharan darurat. Meskipun British tidak mempunyai bukti yang kukuh tentang keganasan PKM atau wujudnya arahan daripada pihak Moskow agar PKM mengangkat senjata, namun keganasan yang berlaku telah dipergunakan sebagai satu alasan bagi mengisytiharkan darurat di tanah Melayu dan telah mengharamkan sebarang kegiatan subversif
yang boleh mengganggu ketenteraman di tanah Melayu. Stockwell juga ada merumuskan bahawa berkaitan semua keganasan yang berlaku di tanah Melayu dan komplot komunis adalah untuk menjatuhkan kerajaan dengan menggunakan kekerasan dan hanya diperbesar-besarkan oleh pegawai British iaitu McDonald. Hal ini dapat dibuktikan dalam pembincangan dengan Konsul Jeneral Amerika Syarikat iaitu Jocelyn pada 2 Julai. Seterusnya, kita akan beralih kepada faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya darurat di tanah Melayu. Faktor yang pertama ialah wujudnya ancaman pemberontakan bersenjata PKM terhadap British. PKM dikatakan sudah merancang sejak dari awal lagi untuk menggunakan kekerasan dan bangkit secara bersenjata menentang pihak British yang didakwa akan dilakukan pada September 1948. Sebelum itu, PKM hanya menggunakan kaedah sederhana daripada menaja penubuhan parti politik dan menyusup masuk ke dalam gerakan kiri dan kesatuan sekerja ke aktiviti-aktiviti mensabotaj seperti mensabotaj lembu-lembu biji timah, ladang-ladang getah serta memusnahkan peralatan penghubungan dan komunikasi. Mereka juga telah mempengaruhi penduduk terutamanya kaum Cina yang tinggal di pinggir-pinggir hutan untuk membekalkan makanan, senjata dan maklumat. Mereka juga telah menyusup ke sekolah-sekolah Cina, kesatuan sekerja untuk menyebarkan dan mengembangkan lagi ideologi mereka. Sebagai contoh, pada tahun 1947, lebih daripada 300 mogok dan kekacauan industri yang telah dilancarkan di tanah Melayu. Namun, usaha tersebut dikatakan tidak berjaya. Akibatnya, PKM merancang bertindak secara lebih militan iaitu melakukan keganasan dan pembunuhan dan kemuncaknya ialah mengangkat senjata menentang British dengan meniru pendekatan yang diambil dan berjaya dicapai oleh Parti Komunis Cina iaitu CCP. Faktor yang kedua pula ialah pembunuhan 3 orang majikan Eropah di Sungai Siput Perak iaitu Arthur Walker, pengurus ladang AP, John Allison, pengurus ladang PIN dan pembantunya Lan Christian. Melalui pembunuhan ini, barulah kerajaan British menyedari kewujudan satu gerakan pemberontakan PKM untuk merampas kuasa daripada mereka dan dikhawatiri akan menjejaskan kedudukannya. Oleh itu, Pesuruhjaya Tinggi British iaitu Sir Edward Gent lantas mengambil keputusan untuk mengisytiharkan darurat pada 16 dan 17 Jun 1948. Oleh itu, British telah mengharamkan PKM serta semua organisasi politik dan kesatuan sekerja di bawah pengaruhnya, serta pihak British juga telah menangkap secara beramai-ramai para aktivis anti-kolonial. Pengisytiharan darurat pada tahun 1948 merupakan peristiwa yang amat kontroversi kerana telah menimbulkan satu perdebatan yang hangat dalam kalangan pengkaji sejarah kini dalam membincangkan siapakah sebenarnya sasaran pihak British ketika mengisytiharkan darurat ini. Bagi aliran pemikiran kelompok sarjana ortodoks, mereka ini lebih cenderung melihat sebab berlakunya darurat di tanah Melayu kerana kewujudan ancaman pemberontakan bersenjata oleh Parti Komunis Malaya terhadap British. Ahli sarjana aliran ini melihat tindakan British yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam menggagalkan perjuangan Parti Komunis Malaya. Pandangan ortodoks ini berpegang kepada 3 elemen penting yang menjadi punca Parti Komunis Malaya mengangkat senjata. Yang pertama adalah disebabkan oleh arahan dari Soviet Union, kedua persidangan Kalkutta dan yang ketiga ialah Parti Komunis Malaya itu sememangnya berhasrat untuk melancarkan pemberontakan senjata. Jadi secara umumnya, sarjana ortodoks ini tidak melihat sokongan Melayu sebagai salah satu elemen penting yang menjadi kayu ukur sama ada Parti Komunis Malaya bersedia memberontak atau sebaliknya. Han Rahan merupakan salah seorang sarjana yang menghasilkan kajian mengenai pemberontakan yang dilakukan oleh Parti Komunis Malaya. Dalam hal ini, Han Rahan telah mendakwa bahawa punca berlakunya pemberontakan Parti Komunis Malaya mempunyai kaitan dengan konflik antarabangsa. Menurut beliau, persidangan Kalkutta yang berlangsung pada bulan Februari banyak mempengaruhi pihak Kuomintang, iaitu pihak komunis antarabangsa. Kajian beliau mengenai petikan iaitu whether or not the decision to initiate the 1948 rising was dictated principally by internal Malayan communist problems remain an open question. A number of observers, including Commissioner General Malcolm McDonald, believe it was inspired mainly by pressure exerted by international communists.
Berdasarkan kajian ini, faktor tekanan Kuomintang terhadap Parti Komunis Malaya menjadi satu sebab kukuh yang mendorong Parti Komunis Malaya untuk melancarkan satu pemberontakan bersenjata. Beliau juga mendakwa bahawa Parti Komunis Malaya sememangnya merancang untuk membuat pemberontakan dengan menegaskan bahawa the communist plan was to pursue a strategy of protracted war for one, which had proved so successful in China. This, however, may well have been one of their major mistakes. Tindakan untuk melakukan pemberontakan ini diambil berikutan kejayaan China dan ini diakui merupakan satu kesilapan besar yang dilakukan oleh Parti Komunis Malaya. Pandangan hanrahan ini turut disokong oleh Victor Purcell dalam penulisannya yang bertajuk Malaya, Communists or Free, yang mengatakan bahawa keputusan untuk melakukan pemberontakan sememangnya telah diambil semasa persidangan Kalkuta lagi. Selain itu, Pai yang juga merupakan sarjana ortodoks melakukan kajian mengenai pemberontakan yang dilakukan oleh Parti Komunis Malaya. Beliau berpendapat bahawa tindakan yang diambil oleh Parti Komunis Malaya untuk memberontak dipercayai berpunca daripada arahan Soviet Union pada bulan Jun 1948 hasil daripada dua persidangan yang berlangsung di Kalkuta dan menyebabkan Parti Komunis Malaya menjadi lebih militan selepas persidangan tersebut. Namun begitu, pada masa yang sama, O'Balance turut mengatakan bahawa Parti Komunis Malaya sememangnya telah merancang untuk memberontak pada Februari 1948 apabila wakilnya menghadiri Kongres Pemuda Komunis Asia di Kolkata. Menurut Kelab Tebak pula, beliau menjelaskan bahawa incidents in rubber estates and tin mines from May until mid-June took on a new and more violent character. Ancaman ini adalah berhubung dengan pembunuhan 3 orang pengurus ladang getah yang berbangsa Eropah termasuk seorang pembantu ladang British yang didakwa mati dibunuh di Perak. Oleh sebab itu, British mahu menghapuskan Parti Komunis Malaya kerana mereka telah menggugat kedudukan British. Peristiwa pembunuhan ini menjadi faktor pendorong untuk British melakukan tindak balas secara langsung dengan mengisytiharkan darurat pada 17 dan 18 Jun 1948 yang mengharamkan Parti Komunis Malaya serta semua organisasi serta menangkap secara beramai-ramai para aktivis anti-kolonial. Berdasarkan huraian-huraian tersebut, jelaslah bahawa pengkaji ortodoks ini melihat isu darurat sebagai satu tindak balas British terhadap keganasan Parti Komunis Malaya atas arahan dari Soviet. Kegagalan ahli sejarah aliran ortodoks dalam mengemukakan bukti telah menyebabkan kelompongan dalam pecahan mereka. Oleh itu, ahli sejarah tempatan yang kebanyakannya beraliran revisionis seperti Abdul Rahman Haji Ismail telah mempersoalkan punca pengisytiharan darurat dengan menegaskan bahawa keganasan Parti Komunis Malaya bukanlah semestinya punca utama darurat ini diisytiharkan, sebab sebenar pengisytiharan darurat oleh kerajaan British pada tahun 1948 ialah kebangkitan rakyat tanah Melayu, terutamanya orang Melayu dalam menuntut kemerdekaan. Manakala menurut Azmi Arifin pula, elemen yang paling ditakuti oleh pihak British dan mampu menggugat kedudukan mereka di tanah Melayu bukanlah Parti Komunis Malaya yang dianggotai oleh orang bukan Melayu, tetapi gerakan kiri agama Melayu yang didapati telah memperoleh sokongan meluas daripada orang Melayu dan bukan orang Melayu secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahawa kegagalan Parti Komunis Malaya dalam mendapatkan sokongan orang Melayu telah dipergunakan oleh British sebagai sebab golongan kiri turut ditangkap dan mereka tidak mengetahui dengan jelas dan sebab musabab mengapa mereka diperlakukan sedemikian. Berdasarkan pandangan ahli-ahli sejarah tempatan, dapat dibuktikan bahawa darurat yang diisytiharkan pada tahun 1948 sememangnya disasarkan kepada golongan kiri agama. Dalam hal ini, bukti-bukti dapat dikemukakan apabila British telah melabel golongan agama sebagai komunis. Hal ini demikian kerana British mula gusar dengan tindakan kaum muda yang merupakan golongan agama dan mereka telah mendapat pendidikan di Universiti Al-Azhar. Pada mulanya, British melihat ajaran pendidikan yang dibawa oleh kaum muda ini adalah sama seperti golongan kaum tua. Namun ternyata aliran yang dibawa oleh kaum muda ini berbeza dengan aliran yang dibawa oleh kaum tua.
Kaum muda yang juga lantang dalam mengkritik kerajaan menyebabkan British mengatakan mereka merupakan golongan yang lebih berbahaya daripada komunis. Kaum muda ini juga sangat aktif dalam menghasilkan tulisan-tulisan yang mengkritik British. Oleh itu, British telah mengisytiharkan bahawa kaum muda ini ialah komunis Melayu kerana tindakan yang dilakukan oleh kaum muda adalah untuk menderhaka kepada kerajaan. Hal ini kerana kaum muda dikatakan mahu memerdekakan tanah Melayu dan ingin berkerajaan sendiri. Hal ini jelas menunjukkan bahawa darurat yang diisytiharkan oleh British ini ditujukan kepada golongan agama. Sebenarnya sekiranya kita kaji dengan lebih mendalam tentang sumber catatan kolonial, kita akan mendapati bahawa terdapat banyak kelemahan terhadap sumber catatan tersebut. Kelemahan yang pertama ialah catatan kolonial tidak mempunyai bukti yang kukuh dalam menceritakan sesuatu perkara, terutama tentang darurat yang berlaku di tanah Melayu. Bukti yang dinyatakan oleh mereka tidak jelas, seperti mereka tidak menyatakan dalam catatan tersebut individu yang terlibat dalam pemberontakan komunis, jumlah penduduk yang terbunuh, kawasan yang terlibat dan sebagainya. Selain itu, mereka menyatakan bahawa punca berlakunya darurat yang pertama disebabkan oleh pembunuhan 3 orang majikan Eropah di Sungai Siput. Sedangkan dalam catatan tersebut mereka tidak nyatakan ahli komunis yang mana membunuh mereka kerana mereka tidak mempunyai bukti atau saksi yang cukup. Selain itu, sekiranya mereka mempunyai bukti, bukti tersebut mungkin telah diubah atau ditokok tambah oleh mereka. Contohnya dalam catatan mereka, tujuan mereka melaksanakan darurat adalah untuk menghalang kemarahan komunis di tanah Melayu. Akan tetapi apabila mereka melaksanakan darurat, sasaran utama mereka adalah golongan nasionalis yang terdiri daripada golongan agamawan dan sebagainya tu, yang menentang pentadbiran mereka di tanah Melayu. Selain itu, kelemahan catatan kolonial juga adalah lebih bersifat berat sebelah ketika mereka melakukan catatan dalam sesuatu perkara. Catatan mereka lebih berpusatkan kepada Eropah, iaitu catatan mereka hanya lebih berfokus kepada tindakan yang dilakukan oleh mereka dalam konteks darurat ini dilakukan oleh pihak British untuk menentang komunis daripada terus mara di tanah Melayu. Selain itu, catatan mereka juga lebih banyak merendahkan masyarakat peribumi, seperti mereka menulis catatan yang beranggapan bahawa sekiranya mereka tidak datang tidak bertanggungjawab ke atas tanah Melayu, maka ideologi komunis akan terus meresap dalam kalangan masyarakat di tanah Melayu, kerana sebahagian besar masyarakat dunia pada ketika itu, terutama tanah Melayu, amat takut dengan ideologi komunis. Okey, seterusnya adalah catatan kolonial juga lebih bersifat subjektif, iaitu merupakan salah satu kelemahan dia lah. Perkara yang dicatat oleh penulis tersebut boleh dipertikaikan oleh ahli sejarah yang lain. Catatan kolonial juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran penulis. Contohnya, mereka meramalkan bahawa sesuatu konsep yang dilaksanakan di tanah Melayu adalah sama dengan konsep yang diamalkan di negara mereka, dan mereka membuat catatan tersebut berdasarkan keadaan yang berlaku di Eropah, sedangkan dari sudut situasi sebenar, keadaan yang berlaku di Eropah dan di tanah Melayu adalah berbeza, dan keadaan ini akan memperlihatkan keburukan sistem yang berlaku di tanah Melayu sebelum mereka datang. Hasil daripada pembentangan ini, perkara yang dapat kami rumuskan ialah sumber catatan kolonial sememangnya telah menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat peribumi, kerana bukti yang dilontarkan dalam catatan tersebut
adalah tidak tepat dengan perkara sebenar yang berlaku di tanah Melayu pada ketika itu. Selain itu, catatan itu sendiri juga boleh dianggap sebagai catatan yang lemah kerana ia ditulis oleh tentera-tentera dan pegawai-pegawai British dan bukanlah ditulis oleh pakar sejarah. Serta elemen penulisannya adalah lebih bersifat kepada Eropah sentrik yang menyebabkan catatan tersebut sukar untuk diterima oleh masyarakat tempatan kerana terdapat banyak catatan atau unsur-unsur yang memburukkan masyarakat pribumi dalam catatan tersebut berbanding perkara-perkara yang baik tentang masyarakat pribumi. Secara tidak langsung, sumber catatan kolonial yang mengelirukan masyarakat pribumi ini menyebabkan masyarakat pada hari ini kurang minat untuk belajar dan mengkaji tentang sejarah kerana mereka menganggap bahawa sejarah yang mereka pelajari adalah lebih bersifat prejudis dan banyak penyelewengan serta penipuan dalam sumber sejarah tersebut. Kesannya sejarah masyarakat pribumi akan terus diseleweng oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Sekian sahaja pada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Kami juga turut sediakan sumber rujukan di bahagian sebelah. Terima kasih.